Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setulus kasih ibu, seikhlas kasih ayah, seindah nama diberi, Muhammad Aifuddin bin Muhammad. Memegang kad matrik D1910542 dari Fakulti Bahasa dan Pendidikan Kolej Universiti Islam Melaka. Okey, sebelum kita mulakan aktiviti pada hari ini, cikgu akan tunjuk macam mana cikgu buat ABM cikgu. Okey, jom.
Okey, hari ini cikgu akan mengajar menggunakan kaedah academic material daripada model Montessori, iaitu menekankan tentang pendidikan untuk mengajar, menulis, membaca dan mengira. Tapi hari ini kita akan lebih memfokuskan tentang pengiraan mata wang Malaysia, iaitu ringgit dan sen. Tapi kita akan cikgu akan ajar satu saja, iaitu tentang sen. Di tangan cikgu sekarang ni ada 3 jenis duit shilling, iaitu duit 50 sen, duit 20 sen dan duit 10 sen. Okey, jom kita buat aktiviti menggunakan duit-duit tersebut, duit shilling tersebut. Okey, jom. Tujuan MPM yang telah cikgu cerita adalah untuk memudahkan kanak-kanak bagi mengira duit shilling dan mempraktikkan ke dalam kehidupan seharian. Contohnya macam bila kanak-kanak ni pergi ke kedai, jadi dia akan menggunakan duit shilling untuk beli jajan. So lebih mudah untuk kanak-kanak mengira berapakah jumlah yang dia telah beli dan dia bayar menggunakan duit shilling ataupun duit ringgit. Okey, jom kita mulakan aktiviti kita pada hari ini. Okey, sekarang ni di depan cikgu ada tabung dan 3 set duit shilling, iaitu terdiri daripada 10 sen, 20 sen dan akhir sekali 50 sen. Okey, jom kita buat aktiviti kita. Okey, sekarang ni di depan cikgu ada 10 keping duit 10 sen. Betul ke 10 sen? Ada 10 keping. Jom kita kira sama-sama. Okey, 10 sen, 20 sen, 30 sen, 40 sen, 50 sen, 60 sen, 70 sen, 80 sen, 90 sen dan akhir sekali 100 sen. 100 sen bersamaan dengan RM1. Okey, sekarang ni betul ke dalam ni ada 10 sen? Ada 100 sen. Jom kita kira sama-sama semula. Untuk kepastian kita kira semula. 10 sen, 20 sen, 30 sen, 40 sen, 50 sen, 60 sen, 70 sen, 80 sen, 90 sen dan 100 sen. 100 sen bersamaan dengan RM1 dan RM1 bersamaan dengan 10 keping duit 10 sen. Okey, seterusnya di depan cikgu ada 5 keping duit 20 sen. Nilai 20 sen ini bersamaan dengan 2 keping duit 10 sen. Jadi 10 sen tambah 10 sen bersamaan dengan 20 sen. Okey, jom sekarang ni kita kira betul sama-sama cikgu. Ada 5 keping duit 20 sen bersamaan dengan berapa? Jom kita kira. 20 sen tambah 20 sen jadi 40 sen. 40 sen tambah dengan 20 sen bersamaan dengan 60 sen. 60 sen tambah 20 sen jadi 80 sen. 80 sen tambah 20 sen lagi jadi 100 sen. Tadi cikgu kata 100 sen bersamaan dengan berapa? RM1. Okey, jom kita kira semula. Betul ke ada RM1 di dalam ni? Okey, 20 sen tambah 20 sen jadi 40 sen. 40 sen tambah 20 sen jadi 60 sen. 60 sen tambah 20 sen lagi jadi 80 sen. Dan 80 sen tambah 20 sen lagi bersamaan dengan RM1. Jadi 5 keping duit 20 sen bersamaan dengan RM1. Okey, last kali cikgu ada duit 50 sen pula. Okey, duit 50 sen ni bersamaan dengan duit 2 keping duit 20 sen. 2 keping duit 20 sen dan tambah lagi satu sekeping duit 10 sen. 2 keping duit 20 sen dan sekeping duit 10 sen bersamaan dengan 50 sen. Okey, jom kita kira 50 sen pula. Okey, sekarang ni dekat tangan cikgu ada 2 keping duit 50 sen. Okey, jom kita masukkan 50 sen tambah dengan 50 sen jadi 100 sen. 100 sen sama dengan RM1. Okey, kita keluarkan balik semula. Kita kira betul ke 50 sen tambah 50 sen jadi 100 sen. 100 sen ialah RM1. Jadi 2 keping duit 50 sen bersamaan dengan RM1. Okey, sekarang ni
kita akan ambil secara rawat duit shilling. Contohnya cikgu ambil 2 keping duit shilling 20 sen dan sekeping duit 10 sen, dan kita kira dan last kali cikgu akan ambil 50 sen sekeping. Jadi kita kira keseluruhan di tangan yang di atas meja ni ada berapa. Okey, 20 sen sekeping, 20 sen lagi sekeping, dan 10 sen dan 50 sen. Okey, kita kira sama-sama. 10 sen, 20 sen, jadi 30 sen. 30 sen tambah lagi 20 sen, jadi 50 sen. Dan 50 sen tambah lagi 50 sen yang sekeping ni, jadi 100 sen. 100 sen cikgu cakap bersamaan dengan berapa? RM1. RM1. Jadi duit 20 sen ada 2 keping, dan duit 10 sen ada sekeping, dan duit 50 sen ada sekeping bersamaan dengan RM1. Okey, itu saja kita punya aktiviti pada hari ini. Terima kasih. ABM yang saya cerita mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kelebihan ABM saya mempunyai bentuk yang jelas dan warna yang menarik perhatian. Seterusnya juga ABM saya dapat memudahkan kadang-kadang untuk mengenal konsep pengiraan duit shilling. Tetapi ABM saya punya kekurangan, iaitu kekurangannya ialah saya tidak dapat mengadaptasikan duit shilling ni dalam bentuk real life, ataupun dalam bahasa Melajunya ialah kehidupan yang sebenar. Saya tidak dapat macam nak tunjukkan kat budak tu, kanak-kanak ni macam mana penggunaan duit shilling ni. Bila kita bayar duit shilling ni, okey, berapa sen kah yang kita perlu bayarkan, tentu. Okey, sekian. Okey, jangan lupa like, comment and subscribe. Bye.